Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala. Pada hari ini kita dapat sambung kembali pelajaran kita. Baik, hari ini kita akan masuk bab ibadah. Okey, bab ibadah. Kita nak belajar mengenai menyambut seruan ilahi. Muka surat 122 ya. Boleh buka buku teks. Baik. Muka surat 122 menyambut seruan ilahi ni lebih kepada azan dan iqamah. Semua orang pernah dengar, mungkin pernah buat pernah melakukan azan dan ataupun iqamah kan. Baik. Sebelum kita nak ketahui secara lanjut mengenai azan dan iqamah, saya nak beritahu apakah tindakan kamu apabila mendengar azan. Seperti mana yang dalam dialog ni kan dilakukan, dan apa maksud azan tu sebenarnya. Baik, yang pertama, apakah tindakan kita apabila mendengar azan dilakukan? Yang pertama, kita kena senyap lah. Kalau tiba-tiba tengah borak-borak kat luar rumah, tiba azan, so kena senyap dan kita kena jawab azan tu. Jadi kita akan belajar apa lafaz azan dan jawab azan, dan begitu juga lafaz iqamah dan jawab iqamah. Okey, sebelum tu saya terangkan azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam sendiri untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Kan? Kalau kamu dah tahu dah lebih kurang macam mana masuknya waktu azan, waktu solat fardu kan, dalam kopa-kopa, tapi secara khususnya, secara tepatnya bila azan tu berkumandang di terutamanya di masjid lah. Kalau di TV tu mungkin ikut kepada tempat tu. Kalau kita tinggal di Kuala Lumpur, mungkin azan di TV tu tepat lah. Kalau kita di Negeri Sembilan, lebih tepatnya azan di masjid tu. So kita tahulah waktu tu tepat kan. Contohnya Zuhur pukul 1 lebih kan, contohnya 1.10 contoh. Okay, 1.20. Jadi bila azan berkumandang dekat masjid tu, maksudnya dah masuklah waktu solat fardu. Baik. Untuk lafaz azan dan jawab azan. Okey, saya nak kamu fokuskan sikit bab lafaz azan dengan jawab dengan iqamah ni, sebab nanti ataupun kerja pada hari ni, pada minggu ni kan, saya nak minta kamu record, ringkas je, record bagi lelaki azan, bagi perempuan iqamah. Tak ada bertulis ada hari ni. Untuk minggu ni tak ada bertulis. Kamu record lafaz azan dengan lafaz iqamah je. Iqamat je. Kalau lelaki azan, perempuan iqamat. Jadi kamu kena fokus lah. Okay. Baik, untuk azan, kita mulakan azan. Boleh dengar saya azan macam mana. Taklah sedap mana, tapi boleh lah kan. Boleh lah tahu tu azan kan. Bukan takbir raya Baik, azan dengan takbir raya lain kan. Okay, yang lelaki ataupun perempuan pun boleh ikut dalam hati, tapi yang lelaki boleh sama ikut lah. Okay, kat rumah tu kan. Okay, untuk azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. Baik, ini tambahan untuk solat subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, itu lafaz azan. Lafaz yang ringkas lah. Kamu buat lagu macam-macam kan, mungkin kamu payah nak ikut kan, payah nak record. Sebab lepas ni kamu kena record kan. Baik, jawab azan secara ringkas lah. Allahu Akbar tu sama. Asyhadu alla ilaha illallah pun sama. Kita jawab pun sama, benda yang sama kan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah pun jawab yang sama. Masuk pada masuk kepada hayya 'alas solah ni. Hayya 'alas solah ni jawabnya ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah pun sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum, jawabnya sadaqta wabarta. Baik, yang lain pun sama. Yang lain samalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah sama. Sikit. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Yang lain dengan as-salatu khairum minan naum. Itu yang lain. Yang lain samalah. Baik. Seterusnya, iqamah ke surat seterusnya tu. Baik, sebelum tu kita masuk. Iqamah ni ialah lafaz. Tengok atas ni. Iqamah ialah Allah. Ni boleh tengok ni. Iqamah ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam, yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Paling mudah ringkasnya iqamah ni kalau kita nak solat. Kalau kat rumah nak solat, sekarang ni tak boleh masjid kan. Okey, kat rumah nak solat. Sebelum solat tu, tak kisahlah solat sendiri ke, nak solat berjemaah ke, iqamah lah. Kalau nak azan lagi baik kan. Tapi bila nak solat betul-betul nak solat tu, iqamah. Kalau azan ni lebih pada masuk waktu solat. Ini kita nak solat. Kan, mungkin kita solat terlewat sikit. So bila nak solat, iqamah lah kan. Kalau kamu solat pada awal waktu, alhamdulillah boleh azan sekali. Lagi elok sebenarnya. Okey. Baik. Lafaz iqamat kita nak buat sedikit lafaz iqamat dulu. Yang perempuan boleh ikut, yang lelaki pun boleh ikut lah, tak ada masalah. Lelaki tak ada masalah, dua-dua boleh. Okey. Baik. Ringkas je. Iqamat ni lagi ringkas lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, saya rasa kebanyakannya kamu boleh buat sebenarnya kan. Baik. Untuk jawab iqamah ni, lebih kurang sama je tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas solah pun sama. La haula wala quwwata illa billah. Boleh juga hayya 'alas solah tu, hayya 'alas solah pun sama, hayya 'alal falah sama. Cumanya qad qamatis solah tu dia punya jawab dia ni. Allah. Okey. Jawabnya aqamahallah wa adamaha. Okey, aqamahallah wa adamaha. Yang lain samalah. Yang lain jawab yang sama. Baik, tu mudah Okey, baik, seterusnya kita nak tengok sikit lagi sebelum kita habis adab bagi azan dan iqamah ni. Baik. Boleh tengok muka surat 125 Baik. Adab dia bagi muazzin. Muazzin orang yang nak azan lah. Okey. Orang yang nak azan. Yang pertama, adab sebelum azan dan iqamah. Kita fokuskan Yang pertama, adab dia menghadap arah ke arah kiblat. Okey, kita kena hadap kiblat dan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kena bersih lah maknanya. Okey, dan berdiri. Itu adab. Okey. Baik, seterusnya adab semasa. Semasa nak azan tu adab dia
Yang pertama, maling muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan kiri hayya 'alal falah. Ini adab boleh buat, tak ada masalah, lagi elok. Kalau tak paling pun tak ada masalah. Okey. Seterusnya, at-taswib, iaitu menyebut as-solatu khairum minan naum semasa azan subuh. Okey. Tu adabnya lah. At-tarjih, iaitu menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara pelan sebelum melaungkannya. Ini sebelum nak asyhadu an la ilaha illallah. Cakap dulu asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kita nak azan kan. Baik, selepas azan berselawat ke atas Nabi dan doa. Kan doa azan, mungkin kamu yang hafal tu lagi elok bacalah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ujung lah kan. Baik. Seterusnya, adab bagi orang yang mendengar azan. Tadi orang yang azan, ni orang yang mendengar azan. Kita tengah borak kat rumah ke, tengah tengok TV ke apa adab kita kalau dengar azan? Yang pertama, diam dan menjawab lafaz azan. Diam dan jawab lafaz azan. Tengah borak, diam. Tengah main, sebab tu kadang kalau kita buat sukan, pertandingan ke dan sebagainya, kalau kita dengar azan, kebiasaannya kita akan stop dulu. Kita akan duduk atau berdiri kan, untuk kita menghormati azan dan jawab lah. Bukan kita duduk diri berhenti tu kita borak pula kan. Okey. Menjawab yang kedua menjawab lafaz qarqamatis solah dengan Allah. Maaf. Ya. Menjawab lafaz qarqamatis solah dengan aqamahullah wa adamuha ketika iqamah. Dan adab selepas je berdoa. Apa doa lepas azan? Macam saya kata tadi lah. Kamu boleh baca doa ni dan boleh hafalkan lah. Baik, sikit lagi kita nak cepat. Sikit lagi. Apakah kepentingan azan dan iqamah? Secara ringkas Yang pertama, kepada masyarakat apa pentingnya? Yang pertama, menjaga masyarakat itu sentiasa berdisiplin dan menepati masa. Kemudian, bersatu padu dan saling memahami, dan masyarakat akan sentiasa mengingati Allah. Maknanya masyarakat ini akan sentiasa mengingat Allah lah. Akan sentiasa kita akan menjadi sentiasa saling bersatu padu dan hidup harmoni dengan sentiasa mengingati Allah. Maknanya kalau azan tu dapat mengeratkan lagi kita punya hubungan kita kan. Lagi kalau kita pergi masjid dan sebagainya lah. Sekarang ni mungkin masjid ditutup, akan ada wabak, tapi lepas masjid dibuka nanti boleh kita sikit lagi. Dan kepentingan azan dan iqamah kepada agama, yang pertama menjadi syiar Islam. Kedua, dia maklumkan kepada kepada muslimin, kepada orang Islam tentang masuknya waktu solat. Kita pun tahu lah waktu solat masuk. Contoh 1:12 contohnya kan. Masuk Zuhur contohnya. Okey. Seterusnya, seruan untuk orang Islam untuk bersegera solat jemaah di masjid atau di surau, dan mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Ini dapat pahala kita jawab solat azan ni, dapat pahala. Bukannya jawab azan ni tak ada apa-apa, dapat pahala. Sebab tu kita kena belajar apa jawab azan, apa lafaz azan sendiri kan. Baik, kegunaan azan selain solat, yang pertama ketika ditimpa musibah. Kalau kebakaran contohnya, boleh azan, tak masalah. Banjir dan sebagainya, sebab kita nak elakkan daripada benda-benda yang tak baik berlaku kan. Yang kedua, menyambut kelahiran anak. Okey, kalau kamu tengok dalam TV dan sebagainya kan, biasa kalau orang dah dapat anak tu, dia azan, iqamah kan. Terusnya, meredakan ketakutan dan sebelum memulakan musafir. Kalau kita nak pergi umrah, Mekah dan sebagainya, elok azan. Okey. Baik, rasanya sampai di situ saja. Cuma untuk aktiviti atau untuk latihan minggu ni, saya tak bagi bertulis. Saya minta kamu record lelaki azan dan perempuan iqamah dan hantar kepada saya. Azan biasa-biasa je. Tak payah, kalau yang berlagu tu alhamdulillah lagi baiklah. Kalau tak apa nak lagu pun tak apa, hantar je. Bukan saya nak papa kat mana pun. Saya nak dengar dan saya insya-Allah saya akan bagi komen sikitlah. Kan mungkin ada sebutan salah ke apa ke, saya akan bagi komen sikit. Insya-Allah kita sama-sama belajar Baik. Apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kelemahan ustaz. Cuma saya minta yang dengar untuk permulaan ni, kalau tak sempat nak record lagi, kamu tandakan kehadiran dulu untuk minggu ni, sebab kita dah mula untuk kehadiran nama kan. Jadi kamu tandakan kehadiran dulu, dan nanti kalau record lewat sikit pun tak apa. Okey. Baik, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.